pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad, Imamil Muttaqin wa Qadadul Mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Nabi. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifah wal ibadatu wa istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hayri ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Semati silakan fadil imam kita untuk solat maghrib malam ini. Seluruhnya silakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa syura, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah lagi terdapat bersama tuan-tuan dan puan, kita menyambung pengajian kita di muka surat apa tu? 205. Okey, 205 baris kata Imam Ghazali. Kemudian tak terkala sampai mereka. Kemudian okey, insya-Allah. Jadi kita ambil belakang sikit lah, kata Imam Ghazali lah. Sebab tidak akan tak nampak apa dia nak cakap. InsyaAllah, siapa yang ada kitab boleh semak ke surat 205. Tak lama lagi kita nak khatam ni, kita baca kitab ni kan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Kashful Ulumul Akhirah. Kashful maknanya singkapan, singkap, terbuka. Ulumul Akhirah, ilmu akhirat. Bahawasanya segala orang yang berzina dan liwat dibesarkan farasnya pada hari kiamat. Dibesarkan faras kemaluannya lah pada hari kiamat. Betul Betul. Dan mengalir daripadanya nanah, mengalir padanya nanah dan danur. Danau ni air danau lah, air yang berbau busuk kan, danur. Air yang berbau busuk
dan nur hingga menyakiti dengan mereka itu oleh jiran mereka itu. Kalau ada jiran pun dia akan mengganti jiran. Jadi akhirat besok, jadi manusia akan dihimpun pada masyarakat. Jadi kita tak tahu jiran kita tu siapa sebelah kita, kita tak tahu. Takut nanti sebelah kita tu orang yang buat berzina, liwat kat dunia. Jadi sudah tentu akan menyakiti kita lah. Dan bahawasanya orang yang bermain memukul kayu, dihasyarkan dia, dan kayu permainan itu digantungkan pada lehernya. Orang yang bermain dengan memukul kayu, saya tak tahulah kayu apa ni, dia tak dijelaskan. Orang yang bermain memukul kayu, dihasyarkan dia. Memukul kayu ni apa? Anak kayu. Tak tahu kan? Main gendang. Gendang ke? Dia kata memukul kayu. Kalau memukul kayu, main anak kayu lah. Kita muda-muda kan suka main anak kayu. Budak-budak sekarang mana ada main anak kayu. Anak kayu pun tak pernah ada dah. Anak kayu pun dia tak pernah ada. Kita dulu kan kecil-kecil main anak kayu kan. Wow kan. Pukul. Lepas tu kira kalau dia punya pemukul tu markah dia kurang sikit lah. Kalau kira pakai anak kayu tu banyak lah dapat kan dia. Saya tak tahulah apa yang dikatakan anak kayu ni, pemukul kayu ni. Dan bahasanya orang yang bermain memukul kayu dihasyarkan dia, dan kayu permainan itu digantungkan pada lehernya. Dia tu memukul kayu. Dan orang yang berserunai, serunai terumpet kan, dihasyarkan dia padahal berserunai ia. Dan orang yang minum arak dihasyarkan dia. Hasyar ni mana dibangkitlah, dihambur atau dibangkitkan dia. Dan gelas tempat minumannya digantung pada lehernya. Ni orang minum arak. Gelas minuman tu akan digantung pada lehernya, dan berjananya pada tangannya, padahal dia terlebih busuk daripada segala bangkai. Na'udzubillah min zalik. Busuk pada bangkai tu. Tak tahulah macam mana rupa keadaan kan. Sebab benda tu haram. Arak kan haram. Benda-benda mabuk kan ni haram dah. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Sungguh arak, judi, tenun nasib adalah perbuatan syaitan. Arak ni, dan arak juga boleh merosakkan pemikiran manusia. Banyak berlaku kemalangan tu, antaranya ialah arak lah. Kita tengok banyak berlaku kemalangan. Kadang orang tak bersalah kena langgar, budak kecil kena langgar, perempuan kena langgar, tak ada salah apa-apa kena langgar, mati. Sedih. Kalau isteri kena langgar, suami akan menjadi duda lah. Kalau suami kena langgar, isteri menjadi janda lah kan, gitu. Jadi kesan daripada memarak ni bahaya. Kita tengok kan soal khabar media masa tu macam mana. Sian kita tengok. Baik. Kemudian tatkala sampai mereka itu pada mahsyar, dan iaitu bumi Baitul Muqaddis. Dikatakan pada mahsyar ini bumi Baitul Muqaddis yang suci, yang ditukarkan dengan bumi yang tiada dibuat maksiat akan Allah Ta'ala atasnya. Maka berhenti mereka itu padanya kerana menceraikan hukum antara mereka. Menceraikan antara mereka. Dan adalah manusia pada mauqif. Mauqif ni tempat tinggal lah, tempat berdiri, mauqif. Itu atas kelakuan yang mati mereka itu atasnya. Kemudian masuk syurga orang mukmin padahal muda belia, seperti anak 33 tahun umurnya. Nampak? Jadi tuan-tuan tak usah risaulah. Siapa yang umurnya 70 tahun, 80 tahun kan, kalau masuk syurga muda tuan-tuan. Handsome lah, muda. Sekarang pun handsome juga, handsome. Umur 70 tahun kan, handsome lawa ni.
Besok 33 tahun tu kan, lagi handsome kan. Tiada bertambah dan tiada berkurang. Tak bertambah dan tidak berkurang. Jadilah suasana akhirat besarlah bagi penghuni syurga tu. Siapa masuk syurga dalam keadaan muda-muda, tak ada itu tua dah. Nabi pernah bersabda, tiada dalam syurga itu kecuali orang muda. Ada seorang tua tu dia sedihlah dengar. Sedihlah dia. Perempuan tua dia dengar sedihlah. Kenapa dalam syurga tu orang muda je, orang tua tak ada. Macam tu. Dia ingat datang masuk syurga, dia tak tahu lah. Maksud Nabi itu dalam semuanya akan bertukarlah menjadi muda. Dalam neraka tak tahulah kita. Ni dalam syurga ni semua jadi muda belia, tak tak? Macam tu. Adapun orang kafir maka bersalahan kadar tubuh mereka. Ini orang kafir pula. Kalau orang kafir bersalah-salahan kadar tubuh mereka dan datang warid. Warid ni sumber lah. Datang warid bahawasanya gigi orang kafir dalam neraka seumpama bukit Uhud. Giginya bukit Uhud besar. Kalau badan tu dah tentu lagi besar lah. Gitu. Dan pehanya umpama Warqan. Warqan ialah dua bukit di Madinah. Dua bukit di Madinah. Jadi kadar besar. Jadi orang saya tu besar lah. Kenapa orang kafir ni saya besar? Sebab bila besar ni lagi mudah lah akan mendapat mana sasaran kepada azab api neraka tu. Saya besar kan. Kalau saya kecil ni kuranglah sasaran dia. Bila badan saya besar, banyaklah ruang-ruang untuk api tu jilat, bakar. Lagi besar lagi banyaklah ruang dia bakar. Sebabnya orang kafir macam tu. Cuma kata ulama tadi, bersalah-salahan kadar tubuh mereka. Bersalah-salahan. Tengok pada amalan masing-masing lah gitu. Baik. Dan riwayat daripada Asar. Asar ni sumber lah. Asar sahabat, kaul sahabat. Asar juga katakan. Bahasanya Allah Ta'ala menghsyar segala umat daripada manusia dan jin bertelanjang sekaliannya, lagi hina senya telah ditinggalkan kerajaannya daripada raja-raja dan yang kemuliaan daripada orang yang mulia-mulia, maka jadi hina dan kecil mereka itu, kemudian daripada kebesaran dan mengerasi mereka atas hamba Allah Ta'ala pada bumi, dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh akan dia Allah Ta'ala. Jadi semula maksudnya Allah Ta'ala itu menghasyarkan, menghamburkan, membangkitkan segala umam ni umat lah. Ummatun, jamaknya umam. Ummatun, ummatani, umamun, yang terdiri daripada manusia dan jin. Bertelanjang sekaliannya, tidak berpakaian. Kita sebut dalam hadis ni, tidak berpakaian kan. Dan tidak berkhatan. Jadi Aisyah tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau macam tu masing-masing tak berpakaian, telanjang bulat, sudah tentu ramailah akan tengok kemaluan masing-masing, kemaluan orang lain. Macam tu. Maka Nabi kata, hari itu ialah suasana yang sangat sibuk. Masing-masing tak dan lah nak tengok aurat orang lain, kemaluan orang lain. Masing-masing kan, masing-masing menunggu-nunggu macam mana syurga neraka, syurga neraka. Macam tu. Okey. Semalam ke itu ada yang kata aku sanggup berbogel dia, pemuda penyokong JDT. Tahu kan? Kan, kalau JDT kalah, tak mungkin JDT kalah. Kalau kalah, KL menang, aku sanggup berbogel dia kan. Sanggup berbogel daripada Kelungkung sampai ke Johor baru, ke Johor. Maksud banyak dia. Masing-masing menuntut, mana janji kau kan. Kau dah telanjang ke belum? Dah bogel ke belum? Kan. Tak tahu lah apa cerita sebenarnya.
Dia pun dah poning pada tu. Okey. Bodoh yang bukan dia cakap lah. Kau waras ke tak waras? Betul tak? Takkanlah sampai macam tu sekali fanatik dia. Ada juga kadang penyokong-penyokong ni separuh fanatik. Dia terlampau overconfident lah, dia boleh menang kan. Overconfident, menang punya, tak ada agility, takkan kalah punya, mesti menang punya. Last kena 2-0 ni kan, dia sikit attitude. Macam mana kau? Berani ke tak berbogel? Tak berani bogel tu. Tadi ada satu gambar video berbogel juga kat Melaka. Naik motor berbogel kan. Tak tahulah sioman ke tak sioman ke tak tahu. Banyak sama sekarang kan orang berbogel. Poning kepala betul. Sakit jiwa lah tu. Jangan orang sini yang berbogel sudah. Dia jumpa kat Pekan Tampin. Orang mana tu? Orang Taman Tampin Jaya. Dia kata, parah je kan. Harap semua tu tak berlaku lah tu kan. Baik. Sekali lagi diulang dan jin bertelanjang sekaliannya lagi hina, senya telah ditanggalkan kerajaannya daripada raja-raja. Mana segala raja-raja dah tak ada kerajaan lagi. Dan yang kemuliaan daripada orang yang mulia-mulia. Mana orang yang mulia-mulia dah tak ada kemuliaannya, maka jadi hina. Dan kecil mereka itu. Kemudian daripada kebesaran, yang mana yang besar-besar dah jadi kecil. Dan mengerasi mereka itu atas hamba Allah Ta'ala pada bumi. Dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh Allah Ta'ala. Jadi yang raja, yang daripada raja tak jadi raja, yang mulia tak jadi mulia ni, orang yang besar jadi hina ni, ini orang yang tidak mengerjakan barang yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang disuruh tak adalah. Yang taat pada Allah tak akanlah berlaku begitu macam tu. Baik, kemudian datang berhadap segala binatang daripada tempatnya, padahal tunduk kepalanya. Kemudian daripada liarnya, daripada makhluk jadi hina, dan merendahkan dirinya pada saat huru-hara. Demikianlah hari itu, serta bahawasanya tiada atasnya dosa sesuatu. Maka berhenti sekaliannya di belakang makhluk, yakni di belakang mereka itu. Ini binatang pula lah. Binatang ulang semula. Kemudian datang berhadap segala binatang daripada tempatnya, padahal tunduk kepadanya. Kemudian daripada liarnya, daripada makhluk, dia jadi hina dan merendahkan dirinya pada saat huru-hara. Demikianlah hari itu, serta bahawasanya tiada atasnya dosa sesuatu pun. Maka berhenti sekaliannya binatang. Sekaliannya binatang lah tu, dan berhentilah sekaliannya binatang di belakang makhluk, yakni di belakang mereka itu. Ini binatang lah. Semua binatang pun akan dikumpulkan. Malah ada dalam hadis menyebutkan bahawa binatang yang bertanduk, yang tidak bertanduk akan membalas binatang yang menanduknya ketika di dunia dahulu. Dia akan bertanya, kenapa di dunia dulu dia ditanduk? Tak pasal-pasal lah kena tanduk. Sekarang ni aku balas balik lah. Pembalas kau kerana kau membalas menanduk aku di dunia. Kemudian berhadap segala syaitan, syaitan-syaitan, padahal merendahkan diri mereka itu hina. Kemudian daripada takaburnya, kemudian melintangkan atas Tuhan Malikud Dayan. Malikud Dayan, Malik ni raja lah. Tuhan yang Malikud Dayan, raja agama. Dayan ni agama lah, segala agama. Maka apabila sempurna bilangan isi bumi pada manusia, daripada manusia dan jin dan syaitan dan binatang, maka bertaburan segala bintang di langit jatuh atas mereka itu, dan dihempaskan matahari dan bulan. Maka kelam ia atas mereka itu sekalian makhluk. Maka sekalian makhluk menilik kepada demikian huru-hara itu,
Maka antara adalah mereka itu dalam demikian tiba-tiba berpecah-pecah langit. Betul tak? Berpecah-pecah langit dengan setebal-tebalnya di atas kepala mereka itu, dan adalah tebal perjalanannya 500 tahun hingga memutuskan tingginya. Betul tak? Hingga memutuskan tingginya, maka apalah kesusahan dan kepayahan daripada hari huru-hara, suara pecahnya pada pendengaran segala telinga makhluk. Kemudian maka hancurlah ia daripada huru-hara demikian hari itu, hingga jadi ia seperti perak yang hendak dituang atas api. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma taqumus sama akal mukhli wa takunul jibal ka'ihdi. Yauma taqumus sama akal mukhli wa takunul jibal ka'ihdi. Yang ini pada hari itu adalah langit itu seperti perak yang hancur, dan adalah segala bukit seperti bulu yang bertebangan, yang ditebangkan angin. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan syaqatis sama fakanat wardatan kadihan. Fa idzan syaqatis sama fakanat kawardatan kadihan. Maka apabila pecah-pecahlah langit, maka adalah ia seperti bunga mawar merah, seperti kulit yang merah. Kemudian maka turun segala malaikat daripada tepi langit ke bumi dengan mengucap takdis. Takdis ni menyucikan bagi Tuhan Ta'ala. Maka terkejut segala makhluk daripada sangat besar tubuh mereka itu, dan huru-hara suara tasbih mereka itu, dan takut ia bahawa mereka itu disuruh mengambil akal makhluk, dibawa kepada neraka. Kemudian berbaris mereka itu di belakang keliling makhluk, padahal tunduk kepala mereka itu daripada sangat besar hari huru-hara kiamat itu, lagi hina merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Ini nak cerita suasana kiamat ni. Cerita suasana kiamat. Jadilah. Boleh? Ulang balik ke? Tak? Ulang boleh. Okey. Kemudian berhadap segala syaitan ni segala syaitan lah, padahal merendahkan diri mereka itu hina. Syaitan pun jadi hina lah mana itu hari kiamat kan. Kemudian daripada takabur, kalau sebelum ni syaitan kan takabur, sombong kan, tak nak ikut perintah Allah Ta'ala. Kemudian melintangkan atas Tuhan Malikul Dayan. Melintang tu tak? Melintang kan? Melintangkan atas Tuhan Malikul Dayan. Ini nama Tuhan lah. Malik ni gajah lah, Dayan ni agama. Dainun, Dinun agama. Dayan agama. Maka apabila sempurna bilangan isi bumi daripada manusia dan jin dan syaitan dan binatang, maka bertaburan segala bintang di langit, jatuhlah atas mereka itu. Ini nak kita suasana kiamat ni. Jatuhlah mereka itu, dan dihempaskan matahari. Mana matahari gugurlah jatuh, dan bulan. Maka kelamlah atas mereka itu, gelaplah. Jadi matahari, bulan dah tak ada, jadi gelaplah. Kalau ada matahari terang kan, siang kan terang, malam ada bulan, kan. Kemudian ada lampu ni menyebab kita terang. Jadi kalau lampu tak ada, bila gelap kan. Baik, kemudian maka kelamlah atas mereka itu, maka sekalian makhluk menilik kepada demikian huru-hara itu. Makhluk tu semua masing-masing memperhatikanlah, tengok kiri kanan apa yang dah berlaku ni, ya Allah, apa yang dah berlaku kan, macam tu. Kiamat. Sedangkan suasana gempa bumi pun orang pun dah kabut. Kita tengok gempa bumi dalam video kan, di luar negara lah. Di Malaysia ni ada juga gempa bumi, tapi tak terlalu teruk. Kalau luar negara tu tengoklah gempa bumi macam mana.
Ribu orang meninggal dunia kan. Dia tsunami dulu, tengoklah. Banyak yang meninggal dunia. Jadi di Palu kan, Palu kan, gempa bumi di Palu tu kan. Tsunami di Palu, di Malaysia kan. Memang di Palu lah. Teruk lah. Teruk. Manusia mati bergelimpangan. Lepas tu dia punya bumi tu bergerak, tanah tu bergerak kan. Tanah tu bergerak, lepas tu berpusing tanah tu. Lepas tu orang dalam petek tu semua masuk, sedut masuk dalam tanah dah. Tahu ribu tu yang masuk dalam tanah tu. Betul? Ni kawan saya cerita lah, yang pergi sana kan. Macam tu. Teruklah keadaan dia. Itu dunia tu kan, belum kiamat lagi tu lah. Belum kiamat. Gempa bumi yang berlaku di sesuatu negara pun kita dah nampak macam mana. Tsunami di mana? Di Jepun. Jadi tengoklah tuan-tuan, tsunami di Jepun macam mana. Sebab tsunami di Jepun ni dia berlaku hari siang. Berlaku hari siang, jelas nampak lah gitu. Banyak ada video dia nampak. Habis semua kan, rumah-rumah habis semua kan. Baik seterusnya tuan-tuan. Maka kelamlah atas mereka itu, maka sekian makhluk menilik kepada demikian huru-hara itu. Maka antara adalah mereka itu di dalam demikian tiba-tiba berpecah-pecah langit. Langit pun pecah dengan setebal-tebalnya atas kepala mereka. Langit pecah. Kita langit ada berapa? Ada 7 lapisan langit. Bayangkanlah 7 lapisan langit tu hancur. Langit pertama pun tak tahu macam mana keadaannya. Belum langit kedua kan, ketiga dan sebagainya. Sedangkan langit ada 7. Dan adalah tebalnya perjalanan 500 tahun hingga memutuskan tingginya. Maka adalah kesusahan dan kepayahan daripada huru-hara suara pecahnya pada pendengaran segala telinga makhluk. Mana bunyi dia itulah menggerunkan gitu lah. Bunyi dia menggerunkan. Kemudian maka hancurlah ia daripada huru-hara demikian hari itu, hinggalah jadi seperti perak. Bumi seperti perak yang hendak dituang di atas api. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma taqumus sama'u kal muhli wa takunul jibalu ka ihdi. Yang ini pada hari yang adalah langit itu seperti perak yang hancur, dan adalah segala bukit seperti bulu yang diterbangkan angin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kardihan. Maka apabila berpecah-pecah langit, maka adalah ia seperti bunga mawar merah. Seperti bunga mawar merah bila langit itu pecah-pecah. Seperti kulit yang merah. Kemudian turun segala malaikat daripada tepi langit. Jadi bila langit dah pecah, malaikat pun tak ada tempat nak duduk lagi. Maka malaikat pun turunlah ke bawah. Macam tu. Malaikat pun turun ke bawah. Macam tu. Turunlah ke bumi, tepi langit bumi, dan mengucap takdis. Takdis ni menyucikan Allah. Dia macam tasbih lah, menyucikan bagi Tuhan. Maka terkejut segala makhluk daripada sangat besar tubuh mereka itu. Masya Allah. Jadi makhluk-makhluk yang ada masa itu semua terkejut. Sebab malaikat semua menzahirkan dirinya lah. Tengoklah kalau malaikat apa tu, Jibril ni macam mana? Sayapnya daripada timur ke barat kan, malaikat Jibril. Malaikat maut macam tu juga. Malaikat maut tu disebut dalam kitab At-Tazkirah fi Amwalil Mauta Umul Akhirah. Dia diumpamakan malaikat maut tu seperti seseorang yang duduk di depan hidangan kan. Seseorang itu yang duduk di depan hidangan, malaikat maut. Hidangan itu ialah manusia tu. Jadi dia boleh memilih mana satu manusia yang dia nak cabut nyawa dia. Kan? Sainya, besarnya malaikat maut tu. Dan malaikat maut tu dia boleh berubah-ubah. Bila dia nak cabut nyawa orang beriman,
dia akan rupa dia seperti pemuda yang sangat tampan. Sangat tampan, sangat cantik, lawa lah. Bila dia nak cabut nyawa orang kafir, orang yang ahli maksiat, maka muka dia akan berubah menjadi hitam, matanya menjadi biru. Dia ubah pula rupa dia. Dia nak cabut kalau nyawa orang kafir. Dia tengoklah, sebab malaikat maut ni boleh bertukar-tukar rupa dia mengikut kepada suasana hamba ataupun manusia yang dia nak cabut nyawa itu, gitu. Baik. Seterusnya jadi maka terkejut segala makhluk daripada sangat besar tubuh mereka itu dan huru-hara suara tasbih mereka itu, dan takut bahawa adalah mereka itu disuruh mengambil akan makhluk, dibawa kepada neraka. Jadi manusia semua takut nanti malaikat tadi dia akan cekau, tangkap dia orang lah, tangkap makhluk ni dan dibawa ke neraka. Kemudian berbaris mereka itu di belakang keliling makhluk, padahal tunduk kepala mereka itu daripada sangat besar huru-hara hari kiamat itu. Lagi hina merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Nampak? Malaikat pun tunduk pada Allah. Yang saiz besar malaikat ni tunduk pada Allah. Manusia yang kecil ini, yang kerdil ni pun tak nak tunduk pada Allah, kan? Tak nak tunduk pada Allah, sombong, ego, kan? Dia kata dia hebat, dia bagus dan sebagainya. Sedangkan malaikat lagi saiz lagi besar pun tunduk pada Allah. Demikianlah malaikat yang pada langit yang kedua. Demikianlah malaikat pada langit kedua, dan yang kemudian hingga pada langit ketujuh. Sebenarnya berganda-ganda isi tiap-tiap satu langit atas isi langit yang dahulu pada bilangannya dan besarnya dan keras suaranya. Maka apabila berhimpunlah pada mauqif, pada tempat perhimpunan itu oleh sekalian ahli tujuh petal langit dan bumi, kemudian ditambahkan panas matahari, Masya Allah. Dan lah duduk ramai-ramai, kan? Duduk ramai-ramai bergimpit-gimpit, apa itu matahari pula dipanaskan. Itu bayang kalau kita macam mana keadaan. Tak bolehlah kita nak gambarkan lah. Tak boleh nak gambarkan lah. Macam kita duduk dalam ketuha, kan? Ketuha macam mana? Ataupun kita terperangkap dalam lift. Kita terperangkap dalam lift jam. Macam mana keadaan panas dalam lift tu, kan? Itulah keadaan dia besok, akhirat besok. Panaslah macam tu. Sebabnya kita kena banyaklah beramal ibadah dan banyakkan berselawat untuk kita dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi je yang boleh bagi syafaat, dan orang-orang yang telah pun dipilih Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Itu. Dan kata setengah daripada tabi'in, tabi'in, okay, digandakan panas matahari itu atas satu kaum kadar 70 kali daripada panas matahari dalam dunia pada hari yang sangat panas. Kenapa? Ini kata tabi'in lah. Ada pendapat daripada tabi'in, dia kata dipanaskan matahari itu untuk satu kaum tu kadar 70 kali daripada panas matahari pada dunia. Panas matahari dunia pun dah tak tahan. Cuba tuan-tuan duduk tengah panas tu. Duduk tengah panas, tanpa ada payung, tanpa ada tempat teduh. Kan? Sekejap dengan ada puluh, kan? Sekejap kan ada puluh, menjurai puluh, kan? Tuan dia berdiri tu berapa minit tu, duduk tengah panas. Tak ada payung, tak ada tempat teduh, tak ada pokok, tak ada awan, semua tak ada. Duduklah tengah panas tu, macam mana keadaan dia? Kau tak menggelintir, kan? Menggelisah itu. Menggelisah je. Copek lah, kan? Copek lah, bagilah tempat teduh, kan? Gitu. Tengok kalau kita berbaris tengah panas. Berbaris tengah panas, macam mana keadaannya? Kita nak masuk tempat mengundi lah, gitu, kan?
Kan berbagi tengah apa ni? Nak masuk dalam pengundi tu. Ataupun lagi tu kan COVID itu kan banyak beratur. Beratur nak ambil vaksin kan. Tengoklah. Beratur panjang tu kan. Saya baru ambil booster ni kan. Semalam booster. Setakatnya okey ke lah. Bergisau lah takut demam ke kan. Tapi adalah sojul sikit je lah. Gitu. Dos yang ketiga dah. Banyak dah. Dos berapa dah? Dua. Tiga belum. Kita tengok dalam tu nak emas sejahtera tu. Dia kena itu 6 bulan selepas. Dah 6 bulan dah? Belum. Belum lagi. Bulan 2 dah. Bulan 2 kan. 6 bulan kan macam tu. Ya 6 bulan lah. Saya dah lebih 6 bulan dah. Saya 6 bulan dah. Saya bulan 5 hari tu. Yang kedua bulan 5. Jadi dah 6 bulan dah tu. Tu yang dipanggil kita semalam. Macam tu. Doktor kata ni lagi teruk, lagi borek ni ustaz, dia kata. Kalau suntik ni akan domam ni kata. Saya tak tahulah. Domam nak macam mana. Baik, seterusnya hantar sikit lagi ya. Dan Nabi dah ni isyak dah kan? Dah. Nabi kan ni 3 banyak lagi. Okey. Kemudian kata setengah daripada salafus soleh. Salafus soleh ni orang yang soleh yang terdahulu lah. Dia ada ulama salaf, ulama khalaf. Mana 300 tahun selepas daripada wafat Nabi itu dikatakan sebagai ulama salaf. Okey, jikalau naik matahari atas bumi ini seperti kelakuan naiknya pada hari kiamat, nescaya terbakar segala bumi. Masya-Allah. Jikalau naik matahari atas bumi ini seperti kelakuan naiknya pada hari kiamat, nescaya terbakarlah segala bumi, dan hancurlah segala bukit, dan keringlah segala sungai, dan hinalah segala raja, dan kecil seperti semut daripada dipijak kot. Daripada dipijak akan mereka itu dengan kaki manusia, maka tiada kejadian mereka itu seperti semut, seperti barang yang diwahamkan oleh setengah mereka itu. Maka tiada kejadian mereka itu seperti semut, seperti waham barang yang diwahamkan oleh mereka itu. Mana kau yang menyatakan seperti semut tu tak adalah. Kata. Kecil macam semut tu tak adalah. Gitu. Ni mungkin kiasan lah, kiasan. Ni kata-kata kiasan. Semut tunjukkan mana rendah diri lah. Hinanya manusia lah besok. Kalau dunia ni manusia mulia, dia akhirat besok dia jadi hina lah. Kalau dunia ni dia takabur, sombong, akhirat besok dia jadi kecil macam semut lah. Maksud kecil semut tu mana kiasan kepada rendah. Rendah dia kan. Maknanya martabat kedudukannya itu rendah lah pada sisi manusia yang lain. Gitu. Kemudian dihampirkan matahari. Kemudian dihampirkan pada matahari daripada makhluk seperti hampir anak panah daripada busurnya. Dihampirkan matahari daripada makhluk seperti hampir anak panah daripada busurannya. Kata setengah ulama, hingga adalah antara mereka itu kadarnya mil. 1 mil, iaitu batang penyelak mata. Kadar mil, batang penyelak mata, dan tiada naung pada hari itu melainkan naungan aras sahaja. Nampak? Akhirat masa itu tak ada naungan. Tak ada tempat nak teduh kecuali aras sahaja. Aras Allah yang ada, kalau ada lah. Kalau dapat duduk aras, okey dah ada tempat teduh. Kalau tak ada dah, duduklah bawah matahari. Macam tu. Dan masing-masing akan berpeluh lah tu. Yelah, bawah matahari pun mestilah berpeluh. Kita kat dunia pun, kalau kita duduk bawah matahari lama-lama kan, kita pun boleh jadi hitam. Pensan, ada yang pensan, hitam, panas matahari. Kepala boleh jadi sakit.
Tengoklah kalau kita bekerja bawah matahari kan. Mula sikit kepala nyerong kepala kan. Lepas tu muka pun, kulit pun jadi hitam, terbakar duduk bawah matahari. Tengoklah kerja kontrak tu macam mana. Hitam. Gitu. Itulah suasana keadaan besar. Tak tahu macam mana. Masya Allah. Maka setengah daripada mereka itu di dalam naung arash, dan setengah mereka itu di dalam naung kebajikannya seperti sedekah. Jadi ada yang duduk di bawah naungan arash, dan ada yang duduk di bawah naungan kebajikan masing-masing. Antaranya adalah sedekah. Dan setengah mereka itu di dalam panas matahari, sehingga telah menghancurkan dia oleh panasnya, dan sangatlah kesukaran dan kesusahan atas mereka itu, seperti sangat bersesak-sesak segala makhluk. Nampak? InsyaAllah. Jadi ada beberapa kumpulan manusia lah. Ada duduk bawah arash, ada duduk bawah naungan kebajikan masing-masing sedekah, ada duduk bawah matahari. Kan matahari tadi digandakan berapa kali tadi? 70 kali kan? Masya Allah. Tak tahu macam mana matahari yang sekarang ni pun dah panih mendonting-donting. Itu pun jauh tau. Tak berapa ribu kilometer tuan-tuan kita daripada bumi mana matahari ni, jarak ni. Esok matahari dekat. Kalau sebut tu bumi boleh terbakar lah. Kalau matahari tu dia dekat kan, sungai menjadi kering. Baik, seterusnya. Okey. Dan kesusahan atas mereka itu seperti sangat bersesak-sesak segala makhluk. Makhluk semua bersesak-sesak dan bertindih-tindih setengah atas setengahnya, hingga adalah atas satu kaki 1000 kaki. Masya Allah. Atas satu kaki itu ada 1000 kaki lain menindih dia. Tak tahu macam mana kan. Macam tu. Dan hampir berputus-putus leher mereka itu daripada sangat dahaganya. Telah berhimpun atas mereka itu panas matahari, dan panas nafsu, dan panas bersesak-sesak, dan lempah peluh daripada mereka itu atas muka bumi. Memang suasana yang sangat teruk lah tuan-tuan. Tak tahulah macam mana kita nak membayangkan lah. Tak dapat nak bayang macam mana keadaan huru-hara kiamat tu. Sebabnya kita kena ambil iktibar lah, kan? Carilah bekalan sebanyak mungkin. Jadi ini belum soal dalam kubur lagi ni. Kubur pun ada soal jawab. Akhirat pula lain pula keadaan dia. Dan panas nafsu, dan panas bersesak-sesak, dan lempah peluh daripada mereka itu atas bumi. Dan masuk ia ke dalam bumi 70 hasta. Peluh tadi masuk dalam bumi dan 70 hasta. Masya Allah. Dan adalah manusia itu di atas kadar amal mereka itu pada peluhnya. Jadi manusia tadi, peluh dia tadi berkadar, tengok pada kadar amalan masing-masing lah ke dunia dahulu. Maka setengah mereka itu orang yang sampai peluhnya kepada 2 kakinya. Dia sampai peluh pada 2 kaki. Dan setengah mereka itu orang yang sampai ia kepada betisnya. Betis kan? Sampai betisnya. Dan setengah mereka itu orang yang sampai ia kepada perutnya. Peluh sampai ke perut. Menceceh-ceceh kan? Curah-curah lah peluh dia. Dan setengah mereka itu orang yang sampai ia kepada betisnya dan perutnya. Dan setengah mereka itu sampai ia kepada mulutnya. Ada yang sampai peluh ke mulut. Dan sangatlah kesusahan dan huru-haranya. Tiada makanan dan tiada minuman. Masya Allah. Tak ada makanan, tak ada minuman. Duduk kan pada masyarakat itu. Nasib baik umat Nabi Muhammad ni umat yang pertama yang akan dihisap. Umat pertama dihisap ialah umat Nabi Muhammad. Kalau selamat okeylah, kalau tak selamat walaupun umat Nabi Muhammad ni umat terakhir, ialah kita kan umat terakhir. Ya.
Tapi kita umat yang pertama besok akan dihisap. Tak tahulah macam mana besok kan. Baik, kemudian okey, tiada makanan, tiada makan, tiada minum dan tiada mencapai oleh sesuatu daripada yang tersebut. Itu akan anbiya dan aulia dan syuhada dan salihin. Kerana firman Allah Ta'ala, la yahzunukumul faza'u akbar. Tiada menduka cita akan mereka itu oleh terkejut yang sangat besar. Maka mereka itu aman daripada azab Allah. Jadi kalau anbiya tadi, dia tak adalah. Anbiya, aulia, syuhada, orang-orang soleh. Jadi mereka tak adalah akan mengalami keadaan macam tadi. Mereka aman daripada azab Allah Ta'ala. Tetapi takut mereka itu akan Tuhan akan sebagai takut ihlal, ijlal dan ta'zim. Ijlal kan? Ijlal ni membesarkan lah, dan ta'zim pun membesarkan. Macam tu. Ada jim ke? Ha ke jim? Ha ke jim tak? Dia tak nampak. Bisa mah Membah derhaka. Ijlan. Betul tak? Cacap. Saya tengok dalam terjemahan dia, apa yang dia tulis. Ijlan lah. Apa tu lah? Takut ijlan. Jim tu bukan ha. Sebab dalam terjemahan dia kata ijlan, akan sebagai takut ijlan dan ta'zim. Ijlan membesarkan, ta'zim pun membesarkan ataupun mengagungkan. Maka amanlah mereka daripada azab Allah Ta'ala. Tetapi takut mereka itu akan Tuhan akan sebagai takut ijlan, takut membesarkan, dan ta'zim, dan takut dalam konteks mengagungkan Allah. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Boleh. Dan kata Imam Al-Ghazali, sampai situlah kajian kita. Kata Imam Al-Ghazali, tanda situ 206. Tak lama lagi kita khatam. Khatam kita buat kenduri mali kambing, makan kari kepala kambing. Kari kepala kambing. Tanyalah tuan pengurusi kita. Okey, ada soalan? Tak? Sebelum saya tutup, ada tak? Tak ada. Habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya alim wa la qulubana bi nuri ma'rifatika wa qala alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta al-fatihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al-abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Terima kasih.